Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nahmaduhu wa nastaghfiruh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, hari Jumaat, dan hari Jumaat yang menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah angkat darjat kita, Allah sayangi kita, Allah ampuni dosa kita, Allah beri keberkatan dalam semua usaha kita, Allah sentiasa memberi keampunan kepada kita dalam usaha-usaha kita, walaupun sikit apa yang kita laksanakan, namun kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah kita tunggu-tunggu dan sangatlah kita harapkan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi lah di Ramadan, insya-Allah. Jadi kita mulakan kuliah kita pagi ini membaca Ummul Kitab. Kita hadiah pada mak ayah kita. Kita nak beritahu pada mak ayah kita kita dah dekat dengan Ramadan. Kerana bulan Ramadan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh ahli kubur. Mereka mengharapkan sedekah, infak, pahala jariah untuk mereka. Jadi kita sedekahkan Fatihah di hari Jumaat yang mulia kepada ibu ayah kita, ibu ayah mertua kita, keluarga kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. Tubna wa raja'na
وندمنا على ما فعلنا تبنا ورجعنا وندمنا على ما فعلنا فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمن أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله توابا أستغفر الله إن الله كان توابا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, salam Ramadan, salam Lailatul Qadar, dan kita mudah-mudahan dapat menjalani ibadat puasa pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menjadualkan aktiviti kita di bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang boleh kita buat, apa yang kita nak buat, kita nak susun lebih baik daripada tahun lepas, maka sama-samalah kita melihat sebelum masuk Ramadan ni, tengok-tengoklah kekuatan, kelemahan puasa yang lalu, dan kita buat penambahbaikan pada Ramadan yang akan datang, iaitu pada minggu depan. Maka itu adalah antara usaha kita untuk mencantikkan Ramadan kita pada tahun ini. Jadikan jadual yang kita buat ni jadual yang boleh kita ikut. Waktu mana kita nak bangun sahur, apa kita nak doa pada waktu sahur, apa zikir kita nak baca, apa sembahyang-sembahyang sunat yang kita perlu tingkatkan. Kalau kita dah sembahyang dah sunat, kita nak tingkatkan kualiti solat sunat, atau kita nak perbanyakkan kuantiti solat-solat sunat dalam bulan Ramadan. Dan kita nak bertadarus pula. Dengan siapa kita nak bertadarus, siapa yang nak tegur kita, apa surah kita nak baca, apa pula kawan-kawan kita puasa mana, malam ke siang ke. Kena ada jadual dia ni sebelum nak masuk Ramadan.
Lepas tu kita nak tadabbur pula. Hari apa nak masuk tadabbur? Hari tadarus tu juga kan nak tadabbur. Waktu malam ke waktu siang ke, mesti ada dalam jadual kita. Lepas tu kita pula nak sembahyang tarawih 20 ke 8 ke, tak mana masjid buat 8, tak mana masjid buat 20, kita kena ambil tahu dah. Sebab kita nak ukur dengan kekuatan kita. Lepas tu kita nak berinfak. Terlepas aku berinfak berapa? RM500 sebulan berinfak. Tahun ni kena bagi lebih. RM500 RM1. Lebih tu. Nak berinfak. Nak bersedekah ke mana? Nak bersedekah kepada rumah nak yatim, nak bersedekah kepada fakir miskin, nak bersedekah kepada kumpulan mu'allaf, nak bersedekah pada kumpulan-kumpulan OKU, nak bersedekah juga, nak bagi juga lah walaupun sekotak kurma kepada pesakit-pesakit dalam kampung kita, yang mana yang kerat kaki, yang mana yang kerat tangan, yang mana yang duk koma berbulan-bulan dah, semua kita ambil tahu pada bulan Ramadan. Kerana itulah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kasih sayang kepada semua di sekeliling kita. Sebab tu yang penting tu sekeliling kita. Tengok di sebelah ujung kampung sana ada Makcik Saadiah tu, 3 bulan dah Ustazah Hai tak beralih-beralih, tak kelip-kelip biji mata. Pergi tengok dah bulan Ramadan ni. Nak doa ke, nak tanya siapa jaga ke, nak bersedekah ke, pampers ke, satu gulung ke, terpulanglah kepada tuan-tuan dan perempuan apa yang terbaik yang boleh kita buat dalam Ramadan, insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan, itu antara yang Ustazah sebut tu benda-benda yang boleh kita buat dan kita boleh jadi baik daripada tahun lepas. Tahun lepas saya tak pergi pula tengok orang-orang yang terlantar sakit kronik dia panggil. Tak pergi pun. Tahun ni kita tengok-tengok kalau ada seorang dua kot dalam taman kita tu, pergi tengok. Ya abang kata salah Ramadan, mudah-mudahan dengan baiknya kita Allah sembuh penyakit dia, Allah ringankan siksa dia. Itulah ziarah ukhuwah di bulan Ramadan. Yang dianjurkan, yang digalakkan kita melakukannya. Tuan-tuan, memanglah nak pergi tu panas-panas ni, Allahu Rabbi Ustazah. Macam mana pun carilah ruang sikit, insya-Allah. Baik, dalam bulan Ramadan kita pun rasa dari segi ukuran makanan tu kena pikir-pikir tengoklah. Tahun lepas tu banyak membazir, tahun ni kena kurang. Kena fikir macam mana nak kurang. Nak melayan anak-anak, layanlah dengan sempurna dan jagalah benda yang Allah larang. Sebab dia kata innal mubazzirin akhwana syayatin. Orang yang membazir itu sahabatnya syaitan. Jadi kita tak mau dah berkawan dengan syaitan tahun ni, berjaga-jaga. Uruslah emosi ataupun uruslah nafsu kita dengan baik di bulan Ramadan. Nafsu anak-anak kita urus, nafsu suami kita urus, nafsu diri kita pun kita kena urus dengan baik-baik di bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan. Kerana apa? Kerana Allah tak suka kita melakukan pembaziran, khususnya di bulan Ramadan. Sama ada makanan, sama ada minuman, tuan-tuan dan puan, sama ada pembaziran masa. Macam-macam pembaziran boleh berlaku dalam bulan Ramadan yang kita kena uruskan. Nafsu kita, nafsu nak makan saja, nafsu nak tidur, nafsu kira letih baru makin tidur tak saya tak larat buat apa dah. Tu nafsu tu, tuan-tuan dan puan. Maka uruslah dengan baik supaya Ramadan kita terbaik. La'allakum tattaqun. Kesimpulan Ramadan itu kita menjadi orang yang lebih bertakwa, orang yang sangat taat kepada Allah, orang yang memegang kepada amanah-amanah Allah selepas daripada menjalani madrasah Ramadan. Hasilnya la'allakum tattaqun, orang yang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, lalu bulan Ramadan sebulan, lepas Ramadan
Kalau dulu sedekah suami derah, lagi derah lepas Ramadan, tu makna dia ada benda yang tak kena. Kita kena fikir-fikirkan. Tu penting. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita baliklah kepada kitab kita. Bukan surat berapa Tok Mulu ni nak mengaji ni? 364. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, buka 364. 364. Perenggan yang ke Abu Lais. 364. Tok Wan bukan 364. Tak apa. Tok Wan kata tak apa. Mana tak nampak mata, tunjuk Ustaz kat dia. Baru belah mata tunjuk senang-senang. Berapa hari dah cik belah mata tu? Berapa hari dah? Seminggu lebih dah. Tak apa, baru tu. Pakai spek mata macam SGB nya. Baik. Abu Lais As-Samarqandi berkata, seharusnya seseorang yang berakal memikirkan pahala musibah jika diterimanya pada hari kiamat, yang mana ketika itu ingin andaikan semua keluarga dan kerabatnya mati sebelumnya supaya mendapat pahala musibah yang telah dijanjikan Allah kepada orang yang sabar, seperti mana dalam ayat yang kita nyatakan ni. Jadi sekarang ni kita dah baca bab kita ni, bab sabar dalam musibah. Jadi kata pengarang buku ni, orang yang sabar dalam musibah ni adalah orang yang dapat mengangkat darjatnya di sisi Allah tinggi bersama yang Allah angkat darjat dia sebab dia sabar dalam musibah, dapat pahala banyak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni, ikut ustazah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh
dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan daripada harta kamu dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu musibah, kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah jadi jualah kami kembali. Mereka itu ialah orang-orang yang diampuni dengan berbagai-bagai kebaikan daripada Tuhan mereka serta rahmatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk dan hidayah. Jadi tuan-tuan perempuan, dalam ayat ni kita nampak Allah jelaskan kepada kita, wala nabluwannakum. Dia nak habaq kata kita ni memang hidup dalam diuji Allah. Kita ni memang di mana-mana kita berada pun dalam ujian Allah. Saat, minit yang kita rasai, jam yang kita bernafas itu adalah ujian Allah. Sebab tu dia kata, wala nabluwannakum bisyai'in. Semua kita diuji. Ada yang diuji dengan rasa takut kepada musuh. Ada yang Allah uji dengan rasa lapar. Contoh macam di Gaza, mereka kebuluran. Allah uji mereka dengan kelaparan. Allah uji kita di sini dengan kemewahan. Allah uji kita, tuan-tuan dan puan, dengan rasa takut kepada musuh. Allah uji orang-orang Gaza tak rasa takut, sebab mereka ada hidup dalam keadaan diburu. Jadi kita yang berada di sini Allah uji dengan rasa takut, rasa lapar, tuan-tuan dan puan. Dan kadang-kadang Allah uji kita dengan sedikit kerugian ataupun kehilangan harta benda kita. Allah uji kita. Pasal apa Allah uji kita? Dia nak tengok siapa hang tu. Adakah engkau adalah orang yang bertakwa kepada aku atau sebaliknya? Sebab tu dia diuji. Kalau tak uji, tak tahulah. Siapa yang lulus ujian itu? Orang yang lulus ujian itu ialah orang yang banyak bergantung kepada Allah. Orang yang balik kepada Allah. Sebab tu bila kita menerima musibah, Allah suruh kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan saja khusus untuk orang mati saja. Kita dengar kawan kita kemarin dulu ni, kawan kita habaq kata, dia kata, Titi, aku bercerai dah dengan Don. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bukan mati, bercerai baru. Alah, semua tu balik kepada Allah. Lah, bukan mati. Tengok dia kata. Sebab dia ingat inna lillahi tu hanya untuk kematian dah. Apa jua masalah kita, apa jua musibah yang kita terima, balik tu hak Allah. Allah nak bagi kat siapa balik. Duit kita hilang, handphone kita hilang, motor hilang, gerek hilang, gelang hilang, laki hilang, tuan perempuan. Kita kata apa? Allah nak bagi kat siapa, bagilah. Tuan dan puan, bukan milik aku, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hilang tu dia nak bagi ke orang mana, apakan daya aku. Mana dia, tuan-tuan dan puan, kita berserah kepada Allah. Handphone hilang, cari dah rata, cari pergi dah. Tapi lah ni handphone lah canggih pun dia boleh tahu mana hilang handphone kita tu. Lah canggih tuan-tuan dan puan ni. Kalau orang curi pun dia tahu. Nak abang bagi tuan-tuan dan puan. Maka itu semua adalah hak Allah. Baliklah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Kata Allah, mereka itulah orang yang diampuni Allah. Mereka itulah orang yang diberi berbagai-bagai anugerah kepada mereka. Mereka itulah di antara orang yang mendapat
humul muhtadun. Orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah, iaitu orang yang berjaya menguruskan. Ni. Orang yang berjaya menguruskan ujian yang diberi oleh Allah kepada dia, iaitu ulaika humul muhtadun, orang yang mendapat hidayah Allah. Dan orang yang mendapat berita gembira kerana bersabar, hasil dia mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini ibu-ibu, ayah-ayah, kakak, adik-adik sekalian, kita kena tahu bahawa aku ni hidup ni dalam ujian Allah. Nak lulus ke tak lulus ujian ni, tuan-tuan dan puan, kenalah kita urus dengan baik. Semua orang diuji Allah. Kita tak heran bab ujian ni. Semua orang diuji Allah. Macam-macam cara diuji Allah. Ada orang segak diuji dengan orang segak, cara orang segak. Ada orang miskin susah diuji dengan cara kelaparan dan cara nak buat kerja payah dan sebagainya. Ada orang yang Tuhan bagi rezeki lebih diuji dengan kedekun. Tuan-tuan dan puan. Ada orang yang berpangkat diuji dengan sombong. Tuan-tuan dan puan. Ada orang yang alim diuji dengan riak. Semua hidup dalam ujian Allah. Maka yang berjaya ialah orang yang bijak mengurus ujiannya. Macam mana dia nak buat? Maka dia nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berjaya dengan ujian aku, orang yang sedar dan orang yang tahu keagungan aku, kebesaran aku. Maka baliklah, datanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'ad bin Jubair berkata, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah istimewa hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan andaikan ada yang diberi, tentu Nabi Yaqub alaihissalam telah mempergunakannya dan tidak akan berkata alangkah menyesalnya, ya asaf ala Yusuf, alangkah menyesalnya terhadap Yusuf. Makna dia zaman Nabi Yaqub dulu, kalau dia tidak ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Kalau apa-apa kesedihan, dia kata asif, sedih, susah. Orang kata apa, kecewa. Tuan-tuan dan puan. Sa'id bin Al-Musayyab daripada Umar Al-Khattab berkata, sungguh baik dua serangkai ini, dan alangkah baiknya tambahannya. Dua serangkai itu selawat dan rahmat, sedang tambahannya ialah hidayah. Dalam ayat yang Allah cerita pada kita ni, mengikut Sa'id Al-Musayyab, sangat cantik kata dia, siapa yang Tuhan bagi ujian, ada yang lapar, ada yang kenyang sangat, ada yang Tuhan bagi ujian penakut, ada yang Tuhan bagi ujian orang tak suka, sampai anak pun tak suka dekat mak. Apalah ujian aku ni, makcik ni anak-anak tak peduli ustazah, apalah ujian dia. Dia tahu kata ujian tu, tuan-tuan dan puan. Maka kata Allah, orang-orang yang mendapat ujian aku ini, berita gembiranya, wa basyirus sabirin, iaitu kita kena sabar. Anak kita tak peduli kita ni nak Ramadan ni, koklah nak main hantar buah kurma, sekotak ke, dua kotak kecil pun tak apalah. Mak tu tunggu anak, tuan-tuan dan puan. Tapi anak tu tak berapa penting kan mak tu. Menantu pun tak penting, anak pun tak penting. Anak satu, anak dua, anak tiga, semua share. Tak kisah sangat dengan mak pak tu. Jadi mak tu tunggu. Mak nak kata apa? Nak kata ada anak pun, ramai pun ustazah baik belah kebau pula, belah kambing ramai ustazah boleh jual dapat kat duit. Belah anak ramai, kalau lagu ni dapat apa pula. Tak payah, tak payah kata apa cik. Pasal apa? Pasal berita gembira kita sedangkan ujian anak tu, wabasyirus sabirin, kita adalah orang-orang yang sabar.
Mulut lidah kita diam saja. Perhati, yang penting doa pada Allah. Di Ramadan ni doa banyak-banyak pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku ni andai aku ni salah dengan anak-anak aku, ampunlah aku. Anak-anak aku ni kalau bola hati dia, baliklah tengok aku. Aku teringat ke anak-anak aku. Cakap dengan Allah, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah Allah akan tepuk hati anak kita tu untuk ingat pada kita. Jadi tak mana yang dia larang, tak mulut lidah kita tu. Kita jangan hina dia, kita jangan perli dia, kita jangan maki dia, kita jangan perburuk dia. Itu yang kita gagal dalam ujian kalau kita buat macam tu. Tapi kalau kita boleh bersabar, kita boleh berdoa, kita kata ustazah nak semayang hajat, ustazah doa sat kat cik, bagilah anak-anak ni balik raya ni, insya-Allah cik. Buat baik banyak-banyak cik, buat baik ke anak yatim, buat baik ke anak-anak, buat baik ke anak menakan, buat baik. Allah nak tengok kita baik tera mana. Anak tak peduli cik, tak apa, Allah peduli. Kita bukan nak memohon, nak mencari, nak berebut pengiktirafan anak yang kita bela daripada kecil tu. Tak. Kita memohon, mencari, bergelut-gelut, memburu untuk mendapat pengiktirafan Allah. Jadi bila Allah uji kita dengan anak kita, tak peduli kita, tak sayang kita, tak pernah dengar tanya khabar kita, tuan-tuan dan puan aku nak beli baju kedah selai tak? Tak usah sebut, tak usah bunyi, tak usah apa. Sebab itu semua adalah ujian daripada Allah. Maka uruslah ujian tu dengan baik. Jangan maki anak kita, jangan perli dia, jangan cerita dekat orang. Yang tolongkan salam dekat zon ni, yang dia demok, dia tak mampu lagi, dia tak boleh lah. Nak tunggu mampu pun nak balik lah. Perempuan. Lagu tu ujian, mengurus ujian yang gagal. Tuan-tuan perempuan. Ustazah pun, tuan-tuan perempuan, dalam masyarakat ni kita pun tak tahu macam mana, tak tahu nak nasihat macam mana. Lagu tu lah ustazah dah boleh tegur pun. Sebab ketahanan kita ni, mak ayah ni, bila anak ada lagu tu tak kuat. Tak kuat. Tambah-tambah kalau hari-hari raya, tambah-tambah kalau tengok anak-anak cucu orang balik penuh rumah, mulalah mak ni dia nak bunyi hati elok. Ada satu contoh lah, ustazah kata contoh. Tapi perempuan jangan buat. Contoh ni seorang ibu ni, tuan-tuan dan puan, dia memang dia kuat. Kita jadi wanita, Allah bagi kita kuat. Ibu ni dia ada anak lima orang. Anak ada. So contohnya anak seorang ibu ni ada 5 orang. Dia kematian suami masa anak kecil-kecil. Dia usia pun muda. Mak ni usia muda. Jadi dia dengan anak banyak tu, dia pun tak kahwin lain lah. Sebab anak-anak ni payah lah, tuan-tuan dan puan. Orang pun kata macam tu, beda jangan menikah, beda anak hang kecil-kecil. Orang nanti payah, orang kan nak bela. Jadi dia yang gigih ni, tuan-tuan dan puan, bela anak dia menega nasi lemak lah. Dia nasi lemak, kata-kata buku lah, rezeki Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan dan puan, dengan kuat dia semua. Hebat dia hebat dia. Sebab tu kita orang perempuan boleh, tangan yang menghayun buaya ni boleh menggoncang dunia tu, memang betul. Hebat dia boleh bela anak dia 5 orang sampai masuk universiti, tuan dan puan. 5 tu. Dia tak ada lah mengaji macam tuan-tuan ni, tak berapa nak dah sekali-sekala Maulidul Rasul apa tu ada lah. Dia hadir lah kalau nak mengaji minggu-minggu ni, mungkin lah dia dengan kerja dia tu, dia lemak, dia layah, dia latuk, dia latuk wan, dia lah PIBG sekolah sana, dia lah PIBG sekolah sini. Gitu. Sampailah dia dah, tuan-tuan dan puan, dah anak dia habis, dah besar, dah masuk universiti dan dah kahwin. Dah kahwin. Tinggallah dia seorang. Bila tinggal dia seorang, ni ujian. Tu ujian masa bela anak. Jaya dia. Bila dia tinggal seorang, adalah orang nak main minang dia, nak kahwin tuan dan puan, si wanita ni, si ibu ni,
dia pun merujuklah. Ramailah kawan-kawan kata tak apalah, anak pun dah besar dah, anak pun dah kahwin dah, hang eloklah nak kahwin pun dia dah ada kawan, ada teman, anak-anak dengan keluarga masing-masing. Cuma sayangnya dia di situ dia gagal sikit. Gagal di mana? Sebab anak dia tak setuju dia kahwin. Bila anak dia tak setuju dia kahwin, anak-anak ni satulah ingat, walau macam mana mengaji pandai pun, walau macam mana kita mendidik, walau macam mana kita mengasuh, walau macam mana kita sayang, jangan tinggal pendidikan agama. Ajar dia akidah yang jelas, ajar dia tentang hukum hakam. Sebab apa tuan-tuan? Bila mai situasi ni kita nampak sayang kat dia, anak dia tak bagi dia kahwin. Tak apa, tak bagi kahwin tuan-tuan. Ustazah kata biasalah anak tak bagi kahwin sebab mungkin dia hilang kasih. Bila kahwin anak ingat boleh kat duduk dengan bapak tu, tak kasih sayang kat dia. Ustazah ingat takat tu ya. Tapi bila dia Tuhan uji dia, Allah uji dia dengan anak dia, setiap kali uji telefon ni, jawab ni tuan-tuan puan penuh dengan makian cacian mak dia. Bukan seorang, semua tu. Dia ni jadi Tuhan saja yang tahu, tak tahu apa. Akhirnya dia tak angkat telefon. Bunyi telefon siapa angkat pun dia tak angkat. Ustazah telefon pun tak boleh cakap lah, pasal dia takut. Dulu kan ada telefon ni, telefon nu. Tuan-tuan dan puan, di situ dia terbabas sikit dengan ujian Allah. Kenapa? Karena dia tak tahan dengan hinaan anak-anak ni. Dia pun belum tu dia lawan balik lah, lawan marah lah orang kata, maki hina lawan. Last sekali tu saya kata tak usah jawab lah, telefon bunyi tak usah jawab, atau potong buang telefon. Sebab dah tak tahan. Itu nak habaq tuan-tuan dan puan, kita rasa kita bahagia di peringkat awal, ujian ada di ujung sana. Kita rasa kita diuji di peringkat awal, tuan-tuan dan puan, kita diuji di peringkat awal dengan anak tak mau pergi sekolah, dengan anaknya berkawan dengan cikgu panggil kita, cikgu bergantung sekolah lah. Itu ujian kita di peringkat awal. Tapi bila kita berjaya dalam ujian tu, anak kita boleh menjadi orang yang bermanfaat pada masyarakat dan kepada kita. Sebab kita sabar, kita didik. Kita walaupun cikgu panggil, kita malu sangat dekat cikgu, dekat kawan-kawan. Tapi tak apalah. Nah, itu semua ujian Allah yang Tuhan lalu. Doa banyak-banyak. Mulut jaga, jangan maki hamun, jangan celaka, jangan cakap apa-apa dengan anak-anak kita. Itu adalah ujian Allah. Akhirnya Tuhan bagi kesenangan di peringkat ujung, di peringkat yang akhir, tuan-tuan dan puan-puan. Macam itulah ujian, warna-warna ujian dalam kehidupan kita. Apa yang kesimpulan daripada kisah-kisah itu, tuan-tuan dan puan? Kita mesti bijak mengurus ujian tu. Walaupun kita kena marah, walaupun kita dihina, walaupun orang tak peduli kita, walaupun anak-anak tak mau tengok kita, tuan-tuan dan puan, kita ada Allah Rabbi. Kita berpegang kepada Allah Rabbi. Kita mendapat pengiktirafan Allah Rabbi, bukan pengiktirafan manusia, walaupun sekalipun anak kita atau suami kita. Itu kita kena pegang kuat. Sebab tu dia kata sini, wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang berjaya dalam ujian Allah, orang-orang yang berjaya dalam mengurus ujian Allah itu, mereka ni adalah orang-orang yang diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang Tuhan turun dalam surah Al-Baqarah ni, tuan-tuan kita dah baca ni, sangat-sangat mendidik jiwa kita, hati kita, mendidik ketakwaan kita untuk jadi orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui ujian Allah dengan satu alatnya sabar. Sabar. Nak sabar tu tuan-tuan dan puan, kalau tak ada ilmu tak jadi sabar tu. Bukan setakat cakap saja, tak. Ni aku ni sabar ni, kalau aku tak sabar ni, tu selalu kita begitu. Tapi dalam agama Allah bukan sabar tu makna dia dengan mulut. Sabar ni dengan tingkah laku kita, dengan ilmu kita. Macam-macam. Tuan-tuan dan perempuan pun ada masalah masing-masing yang kena lalui dengan sabar. Yang nak uruskan
ujian tu tuan-tuan dan puan-puan. Wa imma kita dengan suami kita, kita dengan mentua kita, kita dengan adik kakak kita pun, apalagi kita dengan anak-anak kita. Semua itu merupakan sumber-sumber ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, perempuan pegang satu lagi, iaitu Allah kata tidak ada manusia yang Allah uji ini pada orang yang tak mampu. Bila Allah uji dengan masalah kepada kita adalah Allah kata kita mampu. Allah pilih kita pasal kita mampu. Allah uji kita dengan sakit, tuan-tuan dan puan, pasal kita ni ada kemampuan. Ada anak mai duk tengok, ada kawan mai tengok, ada duit boleh merawat, Tuhan bagi rezeki pada kita. Ada. Itu janji Allah. Tuan-tuan dan puan, dia tahu kita boleh buat. Tu dia uji. Allah takkan uji pada kita yang tak mampu untuk menguruskan ujian tu. Yang menjadi masalah pada kita ni, kita tak tahu macam mana nak uji sebab ilmu kita tu terlalu sikit. Itu yang kadang-kadang gagal, kadang-kadang tak gagal, kadang-kadang berjaya. Tuan-tuan dan puan, banyaklah faktor. Yang ketiga yang menjadikan kita berjaya atau gagal ni ialah faktor orang ketiga, ataupun dia panggil moral support. Orang ketiga tu moral support. Sama juga kadang-kadang, tuan-tuan dan puan, saya bagi contoh. Seorang isteri, dia nasib dia dimadukan, dia pun baru tahu dimadukan. Dia akan terus dalam keadaan madu ni, berstatus poligami ni. Kalau orang yang ketiga moral support ni kuat, tak apa beda. Jodoh ni hak Allah Ta'ala. Kita duduk dalam pemeliharaan Allah. Yang keberapa pun kita menjadi isteri, itu adalah perancangan Allah. Tu dia punya moral support dia. Dia boleh kuat, si wanita ni akan boleh kuat. Tapi kalau dia ada mai pula moral support kata, hang sampai 20 tahun 15 tahun lelaki tak erti jaga, dia nak terbakar, dia nak hangat lah tu. Itulah dia pergi serang pejabat, dia bawa anak kecil. Itulah pasal apa tu? Pasal duk kipah dia tu semuanya yang negatif yang tak elok. Tapi kalau kipah dia tu, support dia tu yang bagus-bagus, dia boleh terima hakikat. Contoh itulah ujian dia. Jadi ujian dia, macam mana nak urus ujian tu? Kita kena carilah siapa-siapa yang boleh bagi dia faham, siapa yang boleh merawat. Ustazah cerita pengalaman ustazah lah. Kalau bab orang main mengadu tu, kalau 10 orang, 9 tu semua sama dia. Sama apa? Sama ayat dia. Dia main marah, dia main cekok pinggang, dia main kata ayat ni apa kurang tu, sama ya, semua sama, ayat yang sama, lenggang yang sama, bahasa yang hampir sama. Apa ustazah buat? Ustazah diam je, dengar je. Habis sangat, habis lagi dia habis marah, dia nak lepaskan marah dia tu, jumpa lah kita. Habis marah semua, kita bagilah nak minum air sejuk ke, nak minum air panas. Tak mau minum apa? Tak mau, dia tak mau, dia tak minum apa. Tu kita pegang dia sikit, sentuh dia. Itulah cerita dia. Last kali kita kata itulah kebesaran Allah. Sebut memang perempuan, kalau perempuan dengar cerita-cerita apa, kaitkan dengan Allah, kaitkan dengan keagungan Allah. Hati yang garang tu, dia turun sejuk. Syaitan kan, apa pun syaitan. Bukan kawan tu buat salah pun, bukan dia pergi berzina ke apa, keadaan dia buat elok. Kita lah tak diterima, sebab kita emosi kita mengatasi akal kita masa tu. Lepas tu Ustaz kata tak bagi tenang lagi mengaji, masuk kelas-kelas mengaji mana-mana. Baik, insyaAllah. Kalau 10 orang tu, 9 tu baik, boleh sembang lah. Nak catat kepada perempuan bahawa begitulah contoh macam mana kita nak urus ujian kita. Akhirnya masalah apa pun kita kena lari kepada Allah. Bukan lari pergi kata bomo, lari kepada Allah, pergi pada Allah.
Tak kira lah apa pun tuan-tuan dan puan. Masing-masing diri, masing-masing ada ujian. Masing-masing cara, masing-masing ada penyelesaian. Itulah yang dapat Ustazah pesan, yang dapat Ustazah bercerita tentang kebesaran ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gagal, orang gagal mengurus ujian. Ada orang berjaya mengurus ujian. Bergantung kepada ilmu dan iman dia. Gitu tuan-tuan dan puan. Ada orang bila dapat ujian sembunyi. Dia sembunyi, dia nak selesai sendiri, tak mau minta bantuan siapa-siapa. Ada yang berjaya, ada yang gagal, tuan-tuan dan puan. Tapi seeloknya tak perlu minta bantuan siapa-siapa, minta kepada Allah. Allah akan tunjuk kepada siapa nak pergi. Allah akan bayangkan kepada siapa nak pergi. Allah akan beri laluan kepada siapa nak pergi. Itu tuan-tuan dan puan. InsyaAllah banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mati Ibrahim, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Rasulullah ni ada seorang nama Ibrahim. Siapa tahu mak Ibrahim ni nama apa? Isteri Rasulullah nama apa yang melahirkan anak dia bernama Ibrahim? Asal sengak semua macam tak tahu. Kalau tanya Siti Nurhaliza dapat anak berapa? 2 Ustazah. Semua melalui tabung tu. Depa tak pak sana depa duit banyak, boleh dia pandai. Dia tahu. Kalau kita tweet sikit lagi, dia nikah dengan siapa? Orang tua. Sebab gitu. Jadi dia tahu. Nah, abang kata dia tahu semua. Tapi kalau kita tanya siapa anak Ibrahim ni, anak Nabi, mak dia nama apa? Mak dia nama Maryam Qibtiyah. Seorang hamba, bukan orang hamba, dia seorang tawanan perang yang Nabi kahwin dengan dia tu dapat anak. Dia ni terkenal, dia ni macam kalau kita baca sejarah dia, perempuan dia macam dengan pak dia ni macam apa? JKK lah orang kata. Dalam kabilah ada ketua kabilah lah. Dia anak orang berpengaruh lah mengikut riwayat. Jadi dia kahwin dengan Rasulullah SAW. Anak dia nama Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, anak Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW, anak laki-laki dia semua meninggal. Sebab Rasulullah Allah tak bagi dia menjadi pewaris. Dia meninggal lah. Tu dia kata ketika mati Ibrahim, putra Rasulullah SAW, menangislah Rasulullah SAW dan mencucurlah air matanya. Maka ditegur oleh Abdurrahman, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau telah melarang orang menangis?" Jawab Nabi SAW, "Tidak, tetapi saya dilarang merintih dan bernyanyi, 2 suara yang bodoh, yang lacur. Juga dilarang mencakar muka, merobek baju dan merintih-rintih syaitan, dan suara nyanyi kerana semata-mata main-main dan seruling syaitan. Tetapi ini air mata rahmat yang diletakkan Tuhan dalam hati hamba-hambanya yang berbelas kasihan. Dan siapa yang tidak mempunyai rahmat tidak mendapat rahmat." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Hati berasa duka dan mata berlinang air mata, tetapi tidak mengatakan sesuatu yang memurkakan Allah." Dia nak habaqkan kita kata Nabi bila anak dia meninggal, dia menitik air mata, mengalir air mata. Ditegur oleh sahabat, kata Rasulullah, larang orang menangis, orang cakap muka dengan suara-suara yang kuat menangis.
engkau larang. Dia kata memanglah larang kalau lagu tu, tapi yang menangis dengan hati yang orang kata sedih, seronok dapat rahmat Allah, Allah ambil balik, itu adalah hati yang penuh dengan kasih sayang. Gitu dia nak abang. Jadi kita ni boleh menangis atas kematian, tapi tak boleh merintih, tak boleh satu lagi apa dia panggil, menjerit-jerit tu. Merintih lagi, mengeluh, menjerit-jerit. Awaklah ambil aku mati tak apa, jangan bagi ambil anak aku ni kecil manis pun ada, apa nama darah pun tinggi pun ada, jantung pun ada, bagi aku lah mati, buat apa ambil anak aku tu bank kami tu. Dia meratus kata, kan anak dia tu dah duduk sara dia pun semua, anak dia tu kerja, ada pendapatan, anak dia tu duduk sara lah, beras lah, apa makan lah, anak-anak makan semua makan, mati pula ambil aku ni. Dia kata ambil aku ni, aku dah lah tua, duk ngacau orang saja. Nak abang bagi pasal apa pergi ambil dia? Macam tu lah, tak boleh. Itu tak boleh. Komen Tuhan pula. Tak boleh. Ya, bila kita merintih ni macam-macam, syaitan pun masuk, kiri kanan depan belakang tunjuk kok ni semua syaitan masuk. Boleh keluar macam-macam ayat. Gitu tuan-tuan. Itu tak boleh, Tapi kalau menangis kerana sedih, kerana hilang kasih sayang, kerana saya, tak apa, itu setakat tu lah. Macam kita duduk macam kita. Tapi kalau ambil upah menangis pula, tak boleh tu. Tak boleh. Naik atas lori pula, tak boleh. Itu memang dalam Islam tak ada pun. Baik, itu tuan-tuan dan puan-puan, nak cerita kata ujian Allah ni, kematian ujian Allah atas kesabaran kita mati. Sebab mati itu benda yang semua orang tak mau. Orang yang mau ni macam tadi yang dia kata, dia dah tua, dia dah kecil mana, jantung semua dah ambil, aku ni senang. Tu memanglah tak lupa. Kalau malaikat nak ambil dia tak mau. Bila marah tu kata macam lah. Gitu tak lupa. Baik. Al-Hasan Al-Basri pula, satu lagi hadis tuan-tuan. Inna Allah rafa'a ankumul khata'a wa nisyana wa ma ukrihtum alaihi wa ma la tutiquna wa uhilla lakum fi hal ad-darurah asya'a mimma harrama alaikum wa a'taakum khamsan a'taakum ad-dunya fadlan wa sa'alakumuha qardan فما أعطيتموه منها طيبة بها أنفسكم جعل لكم التضعيف من 10 إلى 700 إلى ما لن يحصيه غيره والثاني أحد منكم كرها فاحتسبتم وصبرتم ثم جعل لكم فيه الصلاة والرحمة لقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والثالث لئن شكرتم لأزيدنكم والرابع لو ساء مسيئكم حتى تبلغ ذنوبه الكفر ثم تاب فإنه يتوب عليه ويحبه حيث قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والخامس لو أعطى جبريل وميكائيل ما أعطاكم لكان قد أجزل لهما فقال ادعوني أستجب لكم. Hadis ini tuan-tuan dan puan, dia nak bercerita kepada kita
Sesungguhnya Allah memaafkan kamu dalam kekeliruan dan kealpaan dan yang dipaksakan kepada kamu. Apa benda yang kita tersalah, yang kita tersilap, atau orang paksa kita. Paksa ni jangan-jangan jugalah berlaku. Tapi terkekeliruan ataupun kelalaian atau kejahilan kita, Allah maafkan kita. Dengar tu. Asal seronok kita bila dengar Allah maafkan kita. Sebab apa? Bagi kita banyak benda-benda yang kena Allah nak kena maaf ni, benda yang salah. Innallaha rafa'ankumul khata' wa nisyan. Tuhan maafkan kita, Tuhan tak ambil kira mana yang kita dulu-dulu ni. Dulu-dulu kita ni semayang pun tak apa nak cukup 5. Kadang-kadang dia rajin dia semayang maghrib lah. Maghrib, Aisyah, rajin tak ada tinggal. Hal lain tu tinggal selera. Subuh dah langsung. Dulu-dulu, cerita dulu-dulu. Lah ni bila main mengaji nampaklah lompong-lompong kita tu. Nampaklah silap-silap kita, dosa-dosa kita nampaklah bila kita dah mengaji tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita mengaji, kita nampak, kita rasa menyesal, kita minta ampun pada Allah, kita seorang ni Allah memaafkan kita. Allah kata Allah kesilapan yang kita buat tu dimaafkan. Kita seronok, tuan-tuan dan puan, bangga kita. Sebab kita tak terbebal lah. Dengan syarat kita mau lah. Kalau kita tak mau, tak ada juga. Macam mana kata mau? Mau tu kita kena buat correction diri kita lah. Kita kena belajar, kita cari ilmu, kita main mengaji, kita tengok, kita suruh diri kita hal lepas-lepas tu. Dari segi solat kita, dari segi aurat kita. Dulu-dulu bila raya salam dengan semua manusia. Dulu-dulu lah Cino, salam dengan semua orang. Nombor satu salam dengan Pak Lah, jiran kita. Mak raya hang lah lo, hang mai lah aku nak minta maaf nak kat hang lah. Aku duk belawak-belawak lebih kurang tu lah no. Salam tangan lo, goncang tangan, tak ada apa-apa, katakan maaf saja kot. Dia melawak. Tapi dia tak kira lah haram halal tu, tak ya. Tuan-tuan perempuan, kita kadang-kadang duduk di dapur tu dengan tak pakai apa, tudung baju pun tak kira lah, beluru meh. Lepas tu kita turun pada anak kita. Anak kita sepupu sepapat tu main raya, tak kira lah. Tuan-tuan dan puan masuk dalam bilik, pakai tengok telefon, pakai tengok televisyen. Aku duduk kat hang-hang dia tu sepupu kita satu Tok Wan. Tak kira dulu-dulu. Lah mengaji tu nak ustazah nak saya lah tak sangka lah kata lagu tu, tapi rumah saya ni anak sepupu anak-anak ke adik pakai duk main tidur sekatil sampai tikatan lah dia kata. Pasal dia kata dah biasa. Bila dia biasa, nafsu dia kan kira biasa, tuan-tuan. Yang ketiganya apa lagi? Ipak duai. Kan? Suami kok mai rumah kita, duk dia mai lah balik rumah dia. Kita dia ada anak darah. Tak kira pakai kain tang dada ke, tangan sekerat ke, naik motor ke, tak kira pasal dia ingat abang dia. Tak boleh. Ipak ni aurat lah. Bila main mengaji ni baru tahu ustazah macam mana nak buat. Macam mana nak buat? Kita kena bertindak ikut yang kita faham tu lah. Oi, cabaran ustazah. Oi, itulah kata ujian Allah. Bila kita nak larang daripada benda biasa kepada benda tak biasa ni. Nah, abang dekat anak darah kita, dia kata zila-zila nu kawan tu mai pakai tutup pakai tudung lah. Tak boleh lah, sekali dia pun masuk lah rumah kan tak tahu kawan abang hang tu.
Dia payahlah nak pakai tudung kalau dia dah biasa tak pakai. Kecuali dia dah faham. Gitu tu cabaran. Jadi Allah ampun perempuan hak mana-mana salah silap kita lama-lama tu. Tu dia habaq sini. Dia kata Allah ampunkan. Makna dia Allah ampun dosa kita tu, tuan-tuan dan puan, pasal kita mau dia ampuni. Macam mana kita mau dia ampuni? Ustaz kata kita kena main belajar, kita main kelas, kita main mengaji, kita dengar, baca kitab. Oh, dulu aku tak mengaji, lah aku mengaji. Dulu aku tak tahu, lah aku tahu. Jadi kita kena faham baik-baik. Dan dihalalkan kepadamu dalam keadaan darurat apa-apa yang telah diharamkan atas kamu dan telah memberi kepada kamu 5. Mana dia benda-benda yang haram tu dia jadi halal dalam keadaan darurat saja. Kalau tak darurat tak boleh. Tak boleh. Apa darurat dia? Yang selalu perempuan nak tanya apa dia darurat dia. Benda yang halal jadi haram. Contoh, dulu-dulu tuan-tuan dan perempuan, dulu-dulu mana ada pinjaman Islam secara Islam, tak ada. Bank-bank Islam tak ada. Zaman ustazah dulu pun tak ada. Dan apa? Jadi semua orang pinjam biasalah dengan konvensional lah. Tak ada rumah dia nak sewa sampai tua. Maka ada pinjaman di bank kerajaan pun buat pinjaman rumah, semua tu adalah secara konvensional. Sebab apa? Sebab kita tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Sekarang tak boleh lah sebab dia dah ada pilihan. Baik. Dan telah memberi kepada kamu 5. Apa dia 5 perkara? Memberi kepadamu kekayaan daripada kurniaan Tuhan. Kemudian Allah meminjam daripada kamu, maka yang kamu berikan kepadanya, yang berikan dengan suka hati, dilipat ganda kepadamu, dan 10 sampai 700, bahkan sampai tidak dapat dihitung. Itu yang pertama. Allah uji kita. Mula dia bagi nikmat kat kita, dia bagi rezeki pada kita. Tuan-tuan dan puan, kita menjadi orang yang banyak sumber pendapatan, menjadi orang yang kaya dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Tuhan kata, siapa yang ada pendapatan dia lebih daripada 17,000 kan sekarang ni zakat, kena keluar zakat. Tuhan kata begitu. Jadi kita ni dengan penuh ketaatan, dengan penuh rasa kehambaan, dengan penuh rasa keimanan, ketakwaan, kita buat keluarlah zakat perintah Allah. 20,000 duit kita yang ada dalam simpanan tu cukup syarat dia semua, kita buat keluarlah 500 ringgit. Tuhan kata dia gandakan pahala kepada kita, tuan-tuan dan perempuan, sebanyak mana? Sebanyak mana dia gandakan kepada kita? 10, daripada 10 sampai 700. Ada kawan-kawan ustazah kan, tanya dia, Lela nak buat keluar zakat ni, bagilah ke anak yatim kita. Anak yatim kita ni nak keluar zakat ni, macam nak beli buku ni, buka sekolah ni nak beli buku ratus-ratus ribu ringgit ni. Dah 20 orang, seorang ada buku saja, cover saja pun dekat 1,000-2,000 dah. Cover tahun ni bukan buku baru. Ustazah pun pasal bela anak yatim, tahu tak Ustazah? Tapi tahu tak ada anak kita. Jadi kata kat dia, dok Ustazah, saya nak buat keluar bulan Ramadan, awak pula keluar Ramadan, pahala banyak lagi. Tak apa, tunggu Ustazah, tunggu. Setengah orang dia pilih Ramadan tu, nak buat keluar zakat tu. Tapi janganlah sampai lepas Ramadan pun tak buat keluar lagi. Zakat ni segera dikeluarkan, dituntut segera dikeluarkan. Jadi Allah bagi rezeki kat kita, kita pulang balik kepada Allah, Allah ganda pahala kat kita.
Macam tu. Tuan-tuan dan puan tengoklah barang-barang emas tu yang lama mana dia tak bawa keluar. Keluarkan zakat. Atau perempuan ada pesaka menerima barang emas daripada mak kita, stimba. Barang emas stimba. Cincin saja ni. Hari saja pakai 3 ni. Masih banyak cincin. Tanya dia, awak pakai tali cincin banyak, mak bagi stimba. Kena keluar zakat dulu. Antara puan. Jangan terlepas zakat pula, Tuhan marahlah. Yang kedua, mengambil daripadamu paksa, tapi kamu rela dan sabar, maka Allah memberi kepadamu selawat dan rahmat. Kita kena keluar zakat tu. Contoh zakat lagi, memang kita tak mau, kita sayang, tapi kita macam paksa lah diri kita lah. Nak buat macam mana, kena buat keluar jugalah. Dia kata kena zakat. Rantai kena buat keluar, rantai banyak, nak buat keluar, rantai tangan, rantai kaki, rantai pinggang, rantai leher, semua kena buat keluar. Buat Tuhan akan bagi padamu selawat dan rahmat. Yang ketiga, jika kamu syukur, maka akan ditambah. Tetap dah. Yang keempat, andaikan kamu berbuat dosa sehingga kafir, dengar tu, kemudian taubat kepada Allah, dengar tu, maka Allah tetap akan memaafkan dan mencintaimu. Tu tuan-tuan dan puan, firman Allah, dia kata, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka bersih hati, bersih zahir, bersih batin. Allah suka kita bersih dengan melalui taubat kita. Jadi tuan-tuan dan puan, kita jangan rasa kecewa, jangan rasa sedih, jangan rasa tak dipedulikan, jangan rasa macam dengan apa, jangan rasa terbeban dengan dosa-dosa kita tu. Pasal Allah ni, innallaha ghafurur rahim, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innallaha tawwabin. Allah suka pada orang taubat. Bila kita sebut kata Allah suka orang taubat, Allah suka, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tuan-tuan dan puan, kita lah antara yang paling seronok. Sebab apa? Sebab kita ni adalah pendosa. Daripada dulu sampai kelar pendosa, tak mengaji, baru belajar, baru nak mengaji pun umur 50 dah. Dosa tu berkapak-kapak, betul-betul berbukit-bukit. Tapi Tuhan kata tak apa. Tuhan kata apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat dia tu, innallaha yuhibbu, Tuhan suka, Tuhan cinta, Tuhan mau, Tuhan nak. Gitu tu nak abang atas sifat Allah. Tuhan nak siapa? Nak orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat ni mana kata dia kena mau, dia tahu kata diri dia di banyak dosa. Dulu tutup aurat pun tak, main lah baru nak tutup aurat. Dia tahu tak aku ni berdosa banyak lah, maka dia cari Allah, maka Allah bagi. Yang masalah kita ni, kita tak mau. Pasal apa tak mau? Pasal tak tahu. Pasal apa tak tahu? Pasal tak mengaji. Tak ada siapa nak habaq bahawa Allah ni Ghafurur Rahim. Aku pun tak tahu betul tu. Rugilah. Kalau kita tak mau, tak dapatlah. Kalau kita mau macam ni, hari Jumaat aku mesti pergi mengaji. Adalah benda apa yang aku tak kena dengan aku, mesti aku ada sekali lagi. Gitu. Itu makna dia mau. Makna dia yuhibbu. Suka. Kita suka pada Allah, Allah suka pada kita. Dan yang kelima, adakan Jibril dan Mikail diberi sebahagian. Diberi sebagaimana yang diberi kepadamu. Nescaya mereka berasa sudah luar biasa mendapat pemberian itu. Abang pergi. Maka ud'uni astajib lakum. Mikail dengan Jibril dia kata, kalaulah aku tahu kata Allah ni nak bagi kepada engkau wahai manusia keampunan yang semacam tu,
Allah suka kepada orang yang bertaubat. Kalau lah aku ni tahu, aku dulu nak ambil, tapi aku tak ada hak, Tuhan tak bagi kat aku. Sebab tu Tuhan kata, ud'u, ni doa pada Allah, astajib lakum, Tuhan akan ampun dosa. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulan daripada pengajian kita di ambang Ramadan ni. Sebelum Ramadan ni, kita hendaklah sentiasa mengejar-ngejar Allah. Dalam bulan Ramadan ni, kita hendaklah sentiasa memburu maghfirah Allah. Dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan dan puan, kalau kita tak dapat keampunan Allah, bulan-bulan lain tu agak susah sikit. Dalam bulan Ramadan ni, macam mana nak dapat keampunan daripada Allah? Maka banyaklah kita berbudi kepada Allah. Apa budi dia? Kita buat sembahyang tarawih, sembahyang zuhur, sembahyang asar tu memang wajib, tak kata berbudi. Hak sunat ni. Kita sembahyang solat tarawih, kita perbanyakkan solat witir, kita buat apa lagi? Tadarus, ada kumpulan tadarus. Paginya main kelas ngaji macam ni. Lepas tu kita berbanyak berinfak. Tuan-tuan dan perempuan, cari. Kalau kita letakkan dalam bulan Ramadan ni, aku nak berinfak saja 1,000. Buat 1,000. Sebab kalau 1,000 tu baik pada kita, buat. Tuan-tuan dan perempuan, maka Allah lagi baik dengan kita. Itulah kesimpulan daripada dua hadis, satu ayat Quran yang kita baca pada pagi ini, sangat memberi peluang kepada kita untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Ustazah rasa tuan-tuan dan puan ni adalah orang yang bertuah. Kerana apa? Kerana boleh melangkah menduduk tempat mengaji kuliah duha pada pagi ni, dapat maklumat pula Allah ni nak mengampun dosa kita lalu-lalu yang lepas-lepas. Puan, itulah peluang kita di Ramadan ini. Boleh kita berubah, boleh kita set minda kita ada istiqamah, kita perbaikkan diri kita untuk jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kerana Tuhan kata, orang yang berpuasa, orang yang beriman yang berpuasa, imanan wahtisaban, lepas Ramadan dia akan mendapat hasilan la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, di setakat itu dulu yang dapat Ustazah sampaikan pada puan-puan yang dirahmati Allah. Cuma Ustazah nak cerita, nak promosi sikit, nak iklan sikit tentang kelas pengajian kita, dan juga tentang anak yatim kita. Perempuan memerlukan sokongan daripada perempuan untuk membeli baju-baju sekolah, dan juga baju kebetulan lah kita tahu ni dia bertindih dengan baju raya, baju sekolah dan baju raya. Bagi tuan-tuan dan puan yang berasa nak beli sepasang baju untuk anak kita, dialu-alukan. Bagi perempuan yang rasa saya nak bagi tudung lah Ustazah kepada anak perempuan, ada 10 orang anak perempuan, nak bagi 10 helai, dialu-alukan. Sungguhnya sumbangan dan sokongan perempuan itu sangat meringankan perbelanjaan atau penyediaan atau menguruskan anak yatim kita kalau perempuan bagi sokongan. Yang keduanya, kelas pengajian kita di mana-mana yang bawah Ustazah mengajar. Kita dalam bulan Ramadan menganjurkan bakul Ramadan. Bakul Ramadan ni tuan-tuan dan puan, ada 250 fakir yang kita nak pergi hantar seluruh kawasan-kawasan kampung-kampung lah di daerah-daerah Kota Stang, Nerang, Sik, Ayat Hitam, yang kampung-kampung yang susah-susah lah. Ada 200 bakui, kita perlu 200 bakui. Jadi Ustazah mengalu-alukan daripada perempuan semua untuk memberi sebakui, seorang sebakui. Sebakui itu nilai dia RM1. Dalam tu ada beras, dalam tu ada gula, dalam tu ada minyak 5 kilo, minyak 2 kilo gula, dan beras 5 kilo. Nak beli lebih-lebih perempuan tak cukup 100 tu. Jadi ada yang bagi susu, nak cari duit nak beli kurma, nak bagi kurma seorang sekotak. Jadi nak bagilah bakui itu. Nak bagi satu benda yang agak luar biasa pada fakir ni ialah sangkuit. Aku dia layak, tetapi nak beli sangkuit botol itu, waktu dia pun tak nak makan. Jadi kita berusaha nak bagi yang tu lah.
Jadi Ustazah Melayu pada semua jemaah, kalau boleh bagi sokongan seorang sebakul menjadilah. Kalau perempuan nak bagi mak sebakul, ayah sebakul, dia alu-alukan. Sebab kita ada golongan OKU, kita ada OKU, keluarga OKU, kita ada fakir miskin, kita ada keluarga yatim, dan kita ada keluarga mu'allaf. Jadi sokongan daripada tuan-tuan dan puan itu meraihkan Ramadan kita, dan sokongan daripada tuan-tuan dan puan itu amat-amatlah membantu pihak urusan untuk menjelajah, termasuklah dengan beberapa pesakit kronik yang terlantar, yang kena potong kaki, yang kita saja raikan di bulan Ramadan, insyaAllah. Sekat itu dulu tuan-tuan dan puan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamul malaikatul muqarrabin wa hifzal mursalin fi afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ahli alayna syahril rahmah birrahmah wal qabul waridwan واختم لنا ولكم شعبان بالتوبة والغفران. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم بلغنا رمضان بلوغا بغير حالنا إلى أحسنه ويهزب نفوسنا ويطهر دواخلنا بلوغا رحمة ومغفرة وعتق من النار. اللهم يا رحمن، اللهم يا رحيم، اللهم يا عظيم. Kami bersimpu menadah tangan padamu ya Allah, memohon agar Engkau ya Rahman menjadikan hati-hati kami hidup di bulan Ramadan ya Rahim. Kami ya Allah dapat mendirikan ya Rahman seluruh ibadat di bulan Ramadan. Engkau anugerahkan kesihatan kami yang baik ya Allah. Engkau bukakanlah pintu iman-iman kami ya Rahim. Engkau angkatkanlah ya Allah seluruh amalan kami ya Rahim. Engkau ampuni ya Rahman segala kesalahan-kesalahan, kejahilan-kejahilan kami ya Arhamar Rahimin. Berkat dengan Ramadan ya Rahim, kami ya Allah memohon padamu ya Rahim keampunan untuk ibu ayah kami ya Allah. Kami memohon keampunan untuk para suami kami ya Jabbar. Kami memohon keampunan untuk ahli keluarga kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang selayaknya mengampuni kami ya Rahim. Allahumma ya Azim, Allahumma ya Ghafur, Allahumma ya Wadud. Kami bermohon ya Allah agar Engkau limpahkan rezeki untuk kaum keluarga SIG ya Rahim, agar kami dapat menumpang mencari ilmu ya Rahman atas kurniaanmu ya Rahim. Kau ampuni seluruh kaum keluarga mereka ya Allah di barzahmu ya Rahim.
Kau kukuhkanlah iman-iman keluarga mereka ya Allah, sehingga ke akhir hayat mereka ya Rahim. Engkau ya Allah tempat kami mengadu ya Allah, Engkau ya Allah tempat kami merayu ya Rahim, Engkau ya Allah tempat kami bergantung ya Arhamar Rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kurniakan kami ya Allah anak-anak yang soleh, kurniakan kami ya Allah anak-anak yang taat padamu ya Rahim. Kurniakan kami ya Allah anak-anak yang tidak menyakiti hati-hati kami ya Rahman. Kurniakan kami ya Allah anak-anak yang mampu membebaskan kami daripada azab neraka-Mu ya Rahim. Kurniakan kami ya Allah anak-anak ya Allah yang mempeduli kami, yang memenuhi kasih sayang di waktu tua kami ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله. Doa. Doa.